Section 20 baik. Sekejap tunggu dia mula sekejap. Okay, dah mula start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah kita bersama Ustaz Ahmad Syadan bin Syadan Al-Hadrami sebagai penkuliah maghrib kita. Lama tak jumpa Ustaz, sihat tak? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ini sebagai kuliah akhir lah untuk Julai ni. InsyaAllah bulan 8 kita sambung lagi. Boleh tak? Baik, insyaAllah. Okay. So, malam ni kita akan sampaikan kuliah yang bertajuk Benarkah Cinta Perlukan Pengorbanan? Betul Ustaz? Ya, betul. Boleh, so insyaAllah boleh kita mula sekarang Ustaz? Baik, insyaAllah. Okay, boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta alam ini, Tuhan yang mentadbir alam ini, Tuhan yang menyusun alam ini, Tuhan yang berkuasa ke atas alam ini. Alhamdulillah, pada malam ini Al-Faqir saya dapat dijemput di dalam program pengajian kuliah maghrib di Surau An-Nur, section berapa ya? Section 28, yang mengizinkan saya pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Dikala manusia dalam keadaan kesusahan, dikala manusia dalam kesulitan, dikala manusia dalam kepayahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita yang payah, yang susah, yang sulit, yang sukar, ini semua memang dunia. Tak nama dunia kalau tak susah. Betul tak? Kan? Di dalam kata-kata Al-Athar mengatakan ad-dunya mahallul ibtila' min Allah. Dunia itu ada tempat ujian daripada Allah SWT. Siapa kata dunia ni semua kena selesa, kena seronok, kena gembira, maknanya kena semuanya sukses, semuanya happy? Tidak. Tak namanya dunia. Dunia ni dia ambil daripada dua kata dasar. Kata dasar. Sama ada dana yadnu, dunuwan. Ataupun yang pertama tadi, dana yadnu dunuwan. Apa maknanya? Dekat. Dana tu makna dekat. Yang satu lagi, dana. Dani'ah. Apa dani'ah? Jelek, jijik, hina. Itulah dunia. Sebab itu kalau kita ingat ada kata-kata hikmah seorang wali Allah SWT yang besar, ataupun saya tak boleh nak katakan itu hadis kalau saya tak pasti, tapi ini perkataan masyhur. Dia kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafir. Sudah. Istalam. Nahnu nastalim. Li'anna nahnu muslim. Apa kata-kata itu mengatakan kepada kita, iaitu dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Kenapa tak penjara? Sebab mana
ada, semua boleh buat. Baik, pertama, makan. Semua makanan boleh makan. Serangga boleh makan serangga. Boleh kita makan kumbang. Boleh kita makan katak. Boleh kita makan ular. Boleh? Tak. Ada sebab yang Islam dah letak dah. Sebab tu saya katakan, di sini kalau kita faham maqasid syariah, kita akan tenang. Itu je. Sebab kita tahu, dunia ni bukan milik kita. Dunia ni hak Allah. Kenapa kita sibuk sangat? Sebab kita ingat dunia ni milik kita. Minta maaf saya cakap, pemimpin rasa dunia ni milik dia. Orang-orang besar rasanya dunia ni milik dia. Orang kaya, orang jutawan, ini ada isu yang terbaru pula. Awak nak bagi bantuan, nak bagi sumbangan, bagi je lah. Kenapa hina orang pula? Kenapa caci orang pula? Kenapa rendahkan orang pula? Allahu Akbar. Kalau dia cahaya nun alif yang kafir, tak apa. Ini orang Islam, kurang ajar, kurang adab dengan orang tua. Bagi saya memang tak beradab. Orang, awak ada duit, tahu awak, bisnes, MLM ke, Allahumma selamat. Coin. Itu semua. Saya tahu. Hari ni orang sibuk cerita pasal saham. Ya. Allah beri kurniaan ilmu itu. Allah pinjamkan. Kenapa awak sanggup hina orang tua? Hina pakcik? Awak nak beri bantuan saja. Oh, Masya Allah. Ini malam ni memang saya kena cakap. Kalau siapa yang tahu daripada mulut siapa, daripada kurang ajar itu, kurang adab, anda kaya, anda milioner, anda jutawan, jangan hina orang. Islam tak suruh kita hina orang lain. Sebab itu topik malam ni saya nak bawa supaya kita sedar. Jangan sebut pengorbanan. Pengorbanan itu apa dia sebenarnya? Apa dia sebenar pengorbanan? Pertama sekali kita kena tahu dunia ni apa? Apa erti dunia? Sebab tu saya kata dunia tadi dua. Pertama dekat. Yang kedua hina, jijik, jelik. Bukan di sisi saya. Kalau kita semuanya cantik, semuanya indah. Kalau boleh nak bini 4. Kalau boleh nak rumah 4. Untuk bini lah, semua bini. Kalau boleh nak kereta banyak. Kalau boleh nak nak jawatan berterusan sampai mati. Itu Firaun. Jangan cakap saya temberang. Ini memang dunia. Ini dunia penuh hurur. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Allah SWT sebut, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Allahu Akbar. Sebab tu kita tengok hari ni tak habis-habis. Kalau cerita politiknya tak habis-habis. Orang ni kata dia nak sokong dulu. Orang ni bersama. Orang ni pakat. Orang ni perpaduan lah. Sepakat lah. Muafakat lah. Saya cakap satu je. Kalau anda muafakat ke, mengatakan bersatu ke, perpaduan ke, atas nama Allah dan Rasul, akan lamalah pertemuan itu. Tetapi kalau selain itu, anda akan tengok binasalah, hancurlah. Maka oleh sebab itu, inilah yang dinamakan pengorbanan. Pengorbanan yang pertama perlu ada cinta. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Ya, tadi saya cakap, makanan kita tak boleh, minuman. Saya nak minum Malta. Tahu Malta? Siapa pernah dengar Malta? Tahu Malta? Malta ni minuman, dikatakan minuman daripada
Allahumma selamat. Minuman daripada Allah, apa nama? Minuman daripada Allahumma selamat. Minuman daripada bukan sagu. Minuman daripada Allahumma selamat, saya lupa. Bijirin. Minuman daripada bijirin. Tapi produk itu dibuat di dalam kilang arak. Kalau tengok apa ni botol tu, tin tu ditulis belakang manufactured by Guinness Malt, iaitu kilang arak. Boleh tak boleh minum? Ustaz, ini daripada bijirin. Ya, tapi daripada kilang arak. Haram. Kamu tak boleh minum. Walaupun kamu rasa tak apa, dia dalam dairatul haram, fahukmuhu haram. Sebab apa? Sebab yang buat itu, yang menghasilkan itu, syarikat itu, duit itu, semuanya daripada mana? Mana sumber datangnya? Melainkanlah kalau syarikat melainkan produk itu dibuat dekat kilang orang Islam, tak ada masalah. Tapi kita kena tengok bahan-bahan. Ini semua helah. Dunia pula ada helah. Ada manusia, dia nakkan halalkan sesuatu, dia gunakan helah untuk halalkan. Inilah yang dikatakan benda itu sudah jelas halal, maka halallah ia. Jelas haram, maka haramlah ia. Tak boleh haram jadi halal. Arak haram, tiba-tiba boleh jadikan halal sebab dibuat dekat, minta maaf cakap, contohnya buat dekat negara Islam, negara Arab contohnya. Buat. Sedangkan yang dicipta itu, yang dihasilkan itu arak, maka tetap arak. Jadi, ad-dunya sijnul mukmin. Kita kalau boleh nak semua perempuan. Contohlah. Maknanya nak perempuan ni dapat tengok, oh ini hidung mancung, ini pipi putih, ini semua. Semua. Kalau boleh dalam TV tu semua, dia nak jadi bini kita. Kalau ikut nafsu. Tetapi Allah kata, tak. Kamu, kalau nak kahwin. Kahwin ni senang ya. Ambil perempuan tu, jom kahwin. Itu cerita Allahyarham tu Surah Al-Balwi. Jom kahwin. Senang, kahwin. Ya. Kahwin satu bab. Satu bab lagi, jaga diri dia. Jaga dia punya tanggungjawab. Amanah yang kita pegang. Ini semua. Bukan senang ya. Sebab tu hari ni, kita tengok ada orang kahwin cepat. Oh, kahwin 2, kahwin 3. Tapi, anak dia lintang pukang. Anak yang bini pertama, lintang pukang. Rumah pun tak terurus. Nak kahwin yang kedua, nak kahwin yang ketiga. Hadza kullu la'ab. Ini semua permainan. Kalau betul-betul, ukurlah diri betul-betul. Pandang diri betul-betul. Bukan sedap. Kita lelaki yang penting kita kahwin. Tidak. Memanglah. Masalah terima tak terima tu. Tapi kita sebagai suami, tengok. Adakah kita menjaga hak dia ataupun tidak? Jadi oleh sebab itu, inilah. Sebab tu bila kita sebut tentang pengorbanan ni, kita akan ingat 3 orang. Pengorbanan ni kita akan ingat 3 orang. Iaitu Nabi Adam AS. Nabi Allah Adam AS. Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW. 3 orang. 3 Nabi ni. Ini sejarah menunjukkan. Sebab tu saya selalu kata, sejarah tidak akan menipu. Kalau kita nak jadi orang yang betul-betul faham kehidupan agama ini, kehidupan hari ini, pandanglah kepada sirah, sejarah yang hidup. Sejarah ni tak mati. Sejarah Nabi Muhammad tak mati. Sejarah ulama-ulama terdahulu di tanah Melayu tak mati. Sejarah negara ni tak mati. Lihat sejarah. Jangan main sedap je. Saya nak sokong ni, saya nak bersama ni. Tapi kita kena hati-hati. Bak kata satu filem Turki yang saya tengok baru-baru ni dalam musim PKP. Dia kata traitor. In this world. In this world. Dekat dunia ni. Dunia ini tak lari daripada traitor. Traitor ni pengkhianat. Maka Islam kata apa?
Iyaka wajhain. Hati-hati kamu dengan dua wajah. Hati-hati kamu dengan dua wajah. Kenapa dua wajah? Sebab ini munafik. Orang munafik ni lagi bahaya. Sebab tu kalau kita lihat di dalam peristiwa Nabi Allah Adam alaihi salam, ini terang-terang syaitan, iblis. Tetapi iblis tahu dia kalah. Kalau dia tunjuk diri dia sendiri, dia kalah. Maka dia akan datangkan sifat, perangai, perbuatan, tindakan seperti dia. Tapi seperti manusia. Maknanya jenis dia adalah jenis sama kita. Ini iblis. Dia dah belajar. Dia ilmu dia tinggi. Sebab tu bila sebut tentang pengorbanan, apakah pengorbanan itu perlu kecintaan? Ya, pasti. Tak ada orang mengorbankan diri dia. Minta maaf cakap, seorang perempuan korbankan diri dia, mengorbankan badan dia, mengorbankan jiwa dia kepada seorang yang dia sayang, kepada seorang yang dia suka, melainkan kerana cinta. Sebab itu kalau kita lihat cinta itu, pepatah apa? Pepatah Melayu kata, cinta itu buta. Cinta tak mengenal. Ya, sebab dah terlalu cinta, akhirnya gadai ya, segala-galanya. Sebab itu kita lihat hari ini, samalah juga dunia hari ini. Jadi sebab itulah bila sebut tentang pengorbanan perlu ada cinta, tetapi cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta selain itu semua yafna, semua fana. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi berdakwah pagi, petang, siang, malam Nabi berdakwah. Tiba-tiba datang orang Quraisy. Apa orang Quraisy buat? Dia kata, ya Abdul Muttalib, wahai atuk Muhammad. Itu Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Ya Abu Talib, ya Aba Talib, aku nak minta kamu tolong aku. Ini kan bapa saudara, ada di antara bapa saudara. Nabi SAW, Abu Talib bapa saudara. Tapi Abu Lahab bapa saudara juga. Tapi bapa saudara yang telah menjadi orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Taala, menyembah berhala. Ketika itu Rasulullah SAW di offer, ingat tak? Diberikan tawaran. Saya selalu cakap benda ni, minta maaf saya cakap. Sampai zaman sekarang saya cakap, apa yang berlaku hari ini, inilah dia yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Temberang saya kalau saya tak cakap ini. Penipu saya kalau saya tak cakap ini. Inilah dia habuan dunia hari ini, yang seorang khianat, seorang fitnah, seorang dengki, seorang kata dulu aku kawan kamu, hari ini kamu backfire balik. Ini semua pengkhianat. Ini semua ini semua pentemberang. Ini semua penipu. Ini semua sebab apa? Nabi dah ajar. Kita yang tak perasan. Silap hari bulan, netizen pun sama. Follow je. Kalau kita follow orang bodoh, kita jadi bodoh. Kalau kita follow orang jahil, kita jadi jahil. Tapi kalau kita follow orang alim, insya-Allah kita juga akan ikut dia walaupun kita tak mampu jadi alim. Kita ikut orang yang mengikut perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tiru akhlak buas, akhlak kebinatangan, kita pun jadi binatang. Sebab itu kita lihat Rasulullah SAW, apa yang Nabi ditawarkan? Tolong cakap dengan saya, apa Nabi ditawarkan? Bukankah Nabi ditawarkan pangkat? Bukankah Nabi ditawarkan jawatan? Bukankah Nabi SAW ditawarkan kuasa? Bukankah Nabi Muhammad SAW ditawarkan wanita? Inilah dia kata ulama. Kita ditipu dengan 3 ta. 3 ta di belakang. Takhta. Takhta. Harta. Wanita. 3 ni manusia akan ditipu. Maka oleh sebab itu, saya mengatakan bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam AS.
Nabi Allah Adam alaihissalam duduk dengan isterinya Sayyidatina Hawa alaihissalam. Duduk baik-baik, datang Iblis mengganggu. Iblis mengganggu sebab ada benda yang dilarang. Nampak? Benda yang dilarang itulah yang dicuba oleh Iblis, dicuba oleh Dajjal, dicuba oleh syaitan, dicuba oleh musuh-musuh Allah. Sebab dia tahu ini benda yang Allah larang. Ini benda yang Allah haramkan. Dan mereka puak-puak yang membenci Allah, yang membenci agama Islam. Inilah cara mereka nakkan kita datang kat tempat tu. Supaya kita jatuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Sayyidatina Hawa alaihissalam, ketika mana mereka hidup aman, damai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam taman kenikmatan, datang Iblis mengganggu Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam kuat, sahabat, tetap imannya. Diganggu dengan orang yang lemah. Siapa yang lemah? Sayyidatina Hawa alaihissalam. Sayyidatina Hawa alaihissalam. Jadi bila datang kepada Sayyidatina Hawa alaihissalam, dipujuk rayu, akhirnya perempuan lemah. Maka dia ajak suaminya walaupun Nabi. Nampak? Ambil buah huldi, terlucut semua pakaian. Pengorbanan yang pertama, Allah turunkan mereka ke bumi. Jangan kata, ini orang yang tak faham. Orang yang tak belajar agama, dia akan cakap sedap dia. Dia kata, yang buat salah sebenarnya Adam lah. Adam lah yang buat dosa. Sehingga kan kita berada di bumi. Kamu tak tahu. Bumi ni Allah yang punya, dunia ni Allah yang punya, syurga Allah punya, neraka Allah punya. Allah yang nak Nabi Adam turun. Asbab Allah pilih. Salah satu sebab Allah pilih dengan buah huldi tadi, sebab Nabi Allah Adam turun ke bumi. Macam mana tiba-tiba Allah nak turunkan Nabi Adam? Jadi itu kena faham, itu kena belajar bang. Kena faham betul-betul. Ilmu ni dipelajari, bukan main sedap, rasa-rasa. Oh, saya rasa macam ni lah. Saya rasa Tuhan ni macam gelombang lah. Tuhan ni macam getaran lah. Itu kamu punya nafsu. Kamu tak belajar pun. Tak kira lah. Kamu guam ke, lawyer ke, kamu apa saja tingkatan kamu. Tapi kamu belajarlah ilmu agama. Kalau tak tahu, beradab. Kalau tak tahu, dah melanggari, yang ada kuasa, yang ada autoriti, buatlah kerja. Kan Rasulullah SAW mengatakan, Man ro'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadih, wa man lam yastati' fa bilisanih, wa man lam yastati' fa biqalbih, wa dhalika adhaful iman. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah cegah dengan tangan. Awak sudah ada jawatan. Awak sudah ada kuasa. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, bukan itu target Nabi. Bukan target Nabi kuasa, jawatan. Ada orang cakap jawatan ni perlu ada. Ya, tapi jawatan kerana Allah dan Rasul. Kuasa kerana Allah dan Rasul. Bukan kuasa sebab nak dapat pandangan manusia. Bukan kuasa nak dapat pengaruh. Sekadar pengaruh. Tetapi kamu buat nanti, apa yang kamu buat tindak tanduk, sebab kamu disokong oleh orang, jadi apa tindak tanduk kamu semua mesti lihat pada sokongan orang. Bukan lihat pada pandangan Allah Subhanahu Ta'ala. Maka oleh sebab itu, kamu sebenarnya ditipu oleh nafsu kamu. Sebab itu kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam AS bila diturunkan ke bumi, maka Nabi Allah Adam hidup bersama dengan isterinya Sayyidatina Hawa. Lahirlah anak, Qabil, Habil, Iqlimah, budak, ini semua okey. Datang satu lagi fitnah. Fitnah apa? Fitnah cemburu. Fitnah iri hati. Fitnah dengki. Fitnah. Ini semua. Datang, bermulalah. Bermulalah sketsa. Bermulalah pentas dunia. Allahu Akbar. Betul tak saya cakap? Nampak tak? Saya pun tak tahulah. Ini cara StreamYard ni macam ni lah. Saya memang jenis suka
rakaman tu saya berbual. Saya nampak sikit apa orang bagi komen ke apa semua. Ini cara sermiat macam ni lah. Bila kita bercakap, kita tak tahu apa. Sebab tu kadang-kadang ada ulama', ada pendakwah, dia tak nak pengajian online ni. Sebab dia rasa macam dia bercakap seorang. Dia bercakap seorang. Dia nak kalau boleh. Sebab tu memang terangkatlah. Barakah hidup kita terangkat sebenarnya. Saya minta maaf cakap. Saya akan cakap kepada para pemimpin, para penguasa. Sebenarnya barakah terangkatlah. Kita ni, hidup kita ni sekarang tengah sakit. Memanglah sakit. Wabak COVID tu dah sakit. Tapi bertambah sakit bila kita tak cuba mengekalkan apa yang ada, tetapi kita gunakan kaedah yang kita tahu. Tetapi kita tak buat. Kita senang saja. Habis. Tutup. Tak payah datang. Sedangkan betul juga. Kalau ikutkan betul juga. Kenapa saya kalau pergi kedai, saya pergi kedai sebelah, saya terlanggar-langgar pun. Dalam kedai kecil, kita nak beli barang, semayang. Kalau kita betul-betul semayang, ramai-ramai datang masuk, tapi SOP tetap jaga. Tak ada masalah. Tapi tak tahulah. Ini sudah fatwa, sudah keluarkan. Nak buat macam mana? Tapi, apa yang saya nak katakan, pengorbanan. Nabi Adam berkorban, tapi akhirnya ditipu oleh iblis. Lepas tu, pengorbanan Nabi Allah Adam AS, anak-anaknya. Anak-anaknya nak balik. Nak cukup umur. Allah kata, ya Adam, suruh anak-anakmu ni yang menternak, yang menternak, yang bertani ni, keluarkan hasilnya. Letakkan dekat kat bukit. Nanti kalau diambil, maksudnya diambil oleh binatang ke apa semua, itu tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat dalam ibadah korban, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah mengalir daripada darah yang daripada kita sembelih binatang korban tadi, ataupun tulang belulang, ataupun daging demaging, melainkan adalah takwa. Macam tadi lah, Nabi Allah Adam AS, anak-anaknya disuruh oleh Allah, berikan, tapi berikan yang baik-baik. Sebab tu kalau kita nak sembelih, kita dapatkan binatang yang paling baik, terbaik. Terbaik. Baik. Itu cerita Nabi Allah Adam AS. Nabi Ibrahim AS. Ma'ruf. Kita tahu semua. Bagaimana seorang isteri yang asalnya tiada anak, kemudian merelakan suaminya berkahwin dengan Sayyidatina Hajar alaihissalam. Sayyidatina Hajar adalah pembantu kepada Sayyidatina Sarah. Sayyidatina Sarah relakan. Nampak pengorbanan. Sebab apa? Cinta kepada suaminya. Kesian. Suami tak ada anak. Jadi rasanya, tak apalah. Abang, ambillah Sayyidatina Hajar. Dah kahwin. Ada rasa cemburu. Nampak? Cemburu. Mula-mula redha. Mula-mula ikhlas. Inilah. Ini dunia. Tak ada orang kata senang-senang. Saya rela. Saya pun tak faham. Kadang-kadang terlalu mudah. Dia menghadiahkan suaminya dengan isteri baru. Sebenarnya benda tu rumit. Bendanya tu sah. Kalau yang lelaki nak lawan, lawanlah. Tapi lepas tu, merasalah apa yang perlu dirasai. Kalau anda kuat, insya-Allah akan kembali. Tapi kalau semuanya sya'nun min sya'nin dunia. Memanglah lelaki tak puas. Tetapi perempuan dia ada rasa hati dan perasaan dia juga. Jadi sebab itu ketika mana merela, akhirnya tak puas hati. Suruh Nabi Ibrahim maling suaminya. Walaupun suami pun kena juga. Ingat ustaz tak kena membebel. Tak kena marah. Kena marah juga. Sebab dia manusia. Aku tak sukalah kau dengan Sarah ni. Dengan Hajar. Kau pergi pindah. Pergi dekat Kering Kontang.
Daripada Palestin sampai ke Mekah, berapa jauh? Zaman dulu. Zaman sekarang iyalah naik kapal terbang, naik kapal laut. Tapi zaman dulu macam mana? Duduk dengan Nabi Allah, dengan Sayyidina Hajar. Sayyidina Hajar pula kena korban. Ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim patah balik ke Palestin. Duduklah bersama anaknya Ismail. Nabi Allah Ismail AS. Lari-lari anak, keluarlah Zam-Zam. Kan? Rasa tak? Ini semua, ini pengorbanan. Kenapa cinta dengan anak? Sanggup lari-lari supaya nak dapatkan air. Keluarlah Zam-Zam. Itu Nabi Allah Ibrahim AS. Bagaimana kisah pula bila dah balik kepada Sayyidatina Sarah. Allahu Akbar. Allah yang mentadbir alam ini, Allah menguasai alam ini, dapat anak seorang lagi. Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Yang hari ni kita ni semua Islam, Yahudi, Kristian, ni semua adalah 3 kelompok besar daripada keluarga ni. Kita kalau tahu dunia ni dunia Allah, pemiliknya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kita pinjam je. Jadi ikutlah apa yang Allah tunjukkan. Apa garis panduan Allah berikan. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pulang kembali ke Palestin, pulang kembali ke Mekah, tengok anak dah besar, sayang anak, jaga anak. Sebab Nabi dia takkan buat satu perkara melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk sayang, seperti menatang minyak yang penuh sayang kepada anak. Akhirnya Allah perintah sembelih anak. Saya selalu kata, ini sebenarnya simbolik je. Kalau boleh cakap dengan anak, jangan cerita sembelih tu banyak-banyak. Sekali je. Lepas tu, cerita yang banyak pula. Allah tukar, Allah sayangkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Allah tukarkan. Sebenarnya bukan Allah suruh bapaknya sembelih anaknya. Kena cerita, benda-benda macam ni kena jelas. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadilah perintah korban kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya cerita tentang syariat orang yang bunuh orang. Kan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abdullah. Abdullah ni adalah anak ke-12 Abdul Muttalib. Adik-beradiknya 12 orang, 1 dozen. Tapi Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau anaknya ada last kali, dia akan korbankan. Maka akhirnya bila lahir anak Abdullah, sayang, tak jadi nak korban. Jadi akhirnya Allah perintahkan supaya buat undi atas nama Abdullah. Jadi undi punya undi. Dan akhirnya saya pendekkan masa perkongsian ini, mungkin hampir untuk insya. Jadi saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Jadi ketika mana Nabi Allah Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah hendak dikorbankan, dirujuk kepada apa dipanggil ya? Dipanggil ahli nujum. Kita tahu nujum. Sebab tu orang Melayu dulu Piramli ada, Allah yarham ada nujum 4 belalang. Nujum itulah. Nujum tadi dia mengatakan anak ni tak boleh dikorbankan melainkan hendaklah diundi dengan 10 ekor unta. Maknanya setiap kali anak tadi ditukar, mana fidak tu tebusan. Tebusan untuk sembelih anak ni tadi dengan 10 ekor unta. Jadi bila tengok 10 ekor unta, 10 ekor unta, 10 ekor unta, sampailah 10 kali 10 apa? 100 ekor unta. Barulah naik nama, tengok namanya apa? Naik nama, Allahumma salli alaihi wasallam, naik nama Abdullah. Dia bukan, dia setiap kali naik nama Abdullah gantikan dengan 10. Naik, akhir sekali baru naik Jamal, iaitu unta, sudah selesai. Tapi 100. Sebab tu kita punya
apa kita punya hukum ganti badan manusia yang kita bunuh, maka gantikan dengan 100 ekor unta. Agak-agak 100 ekor unta 10,000 ke? Agak-agak 100 ekor unta 10,000. Ini mahal lagi. Silap air bulan orang jutawan pun tak mampu. 100 ekor unta. Unta bukan lembu. Unta bukan kambing. Unta ni mahal. Dan unta yang dimaksudkan adalah unta jenis brand baiknya. Alah, lembu Wagyu tu. Wagyu tu berapa harga? Itu seekor baru. Cuba cari. Orang kaya kita beli 100 ekor. Agak-agak dia nak beli je. Kan? Maknanya, Allahu Akbar. Sebab tu saya katakan di sinilah. Inilah dia. Kalau kita cinta, kita korbankanlah. Korbankan waktu untuk zikir kepada Allah. Korbankan waktu untuk kita bertahajud. Untuk kita beramal. Korbankan waktu untuk kita bertasbih. Korbankan waktu untuk kita baca Al-Quran. Korbankan waktu untuk kita duduk bersama family. Cerita baik-baik dengan family. Kongsi ilmu dengan family. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan perkongsian saya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta ampun dan maaf. Mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini faham. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan segala musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada pada hari ini. Allah pelihara umat Islam seluruhnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, kau peliharalah bumi Malaysia yang tercinta ini ya Allah. Kau peliharalah penduduk di kawasan kami, khususnya di kawasan area Shah Alam ini ya Allah. Yang berdekatan dengan Masjid Surau An-Nur ini ya Allah. Kau permudahkan segala urusan ahli jawatan kuasanya ya Allah. Ya Allah, kau kembalikanlah kami untuk kami kembali untuk menunaikan ibadah di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu nak duduk dalam rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kembalikanlah kami ya Allah. Untuk kami berada kembali di dalam rumah-Mu, mengimarahkan rumah-Mu, membesarkan rumah-Mu, memuliakan rumah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dari selama ini. Terima kasih Tuan Zakir dan ayahandanya, dan juga kepada seluruh yang bersama dengan perkongsian saya. Saya tak tahu Encik Zakir, berapa ramai orang yang berkongsi, yang dengar. Kita 20 lebih ada kan? Alhamdulillah, syukur. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ahmad bin Syadan atas perkongsian. InsyaAllah kita akan teruskan lagi nanti program kita bulan depan Ustaz. Dah buat jadual lah Ustaz. Boleh Ustaz? Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Nanti kita PM Ustaz. Okey, baik. terima kasih Ustaz. Kita masuk insyaAllah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.